Bismillah, boleh dengar suara? Boleh Ustaz. Okey, baik. Jazakumullah khairan. Kita mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan segala kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan segala pujian dan pujaan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika ini masih memberikan ruang dan peluang kepada kita, masih membukakan kepada kita segala kemudahan untuk kita berjalan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui jalan yang di dalamnya ada ilma. Okay. Ilmu ni sesuatu yang memberi manfaat kepada kita, yang memberi makrifah, pengetahuan kepada kita. Dan tentulah pengetahuan yang paling utama adalah pengetahuan yang mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengenalkan kita kepada syariat kita, yang mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kepada kita ruang-ruang kebaikan ini, maka wajarlah kita mengambil peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini dengan sebaiknya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada sesi yang lepas kita dah masuk pada asbab an-nuzul di dalam surah Al-Maidah. Okey. Sebutkan surah Al-Maidah ini adalah antara surah-surah Madaniyah, iaitu surah-surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan bagaimana kita menceritakan perbezaan antara surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Antara ciri ataupun perbezaan utama antara surah-surah Makkiyah, iaitu yang turun sebelum hijrah, dan surah-surah Madaniyah adalah pada penyampaian dan isi kandungannya. Kerana apa? Kerana faktor orang. Okay, faktor selain daripada faktor proses perkembangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang membentuk isi kandungan ataupun bentuk penyampaian yang ada di dalam surah-surah, perbezaan antara surah Makkiyah dan Madaniyah adalah bergantung kepada yang mendengar tu. Okey, di mana orang-orang dekat Makkah Al-Mukarramah, mereka ni mengingkari langsung kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari Al-Quran. Berbeza dengan orang di Madinah Al-Munawwarah. Sebahagian daripada mereka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah lagi telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan ada pula orang-orang Yahudi yang telah diberitakan tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak dapat menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana faktor yang telah kita ceritakan, bagaimana ada persaingan antara keluarga Bani Ishaq dan Bani Ismail. Okey, adik-beradik, biasalah kan, ada pertentangan. Okey, kita telah mulakan pada sesi yang lepas, kita telah bercerita tentang ayat yang pertama. Bukan ayat pertama daripada surah, tapi ayat pertama yang ada di dalamnya sababun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Okay. Lalu kita telah bacakan ayat yang ke-6 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah. Ayat yang menceritakan tentang apabila kamu hendak salat, maka faghsilu. Okay, kita juga telah menyentuh tentang, dan saya yakin rakaman-rakaman ni ada dalam Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Siapa yang nak tahu boleh mendalam, boleh tengok rakaman di Akademi Tadabbur Malaysia di safhah, di muka surat Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Bagaimana kita ceritakan apa yang dimaksudkan dengan faghsilu dan apa dia wujuhakum. Okey, wujuhakum wa aydiyakum, apa dia wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kenapa sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Baik, sampai ke situ kita bercerita pada sesi yang lepas. Okey, di mana ayat ini menceritakan tentang, saya nak tengok dia punya
Jadi ni tak boleh. Cuba insya-Allah. Kenapa tak boleh? Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang anggota-anggota perkara yang kita wajib lakukan sebelum kita solat, iaitu kita berwuduk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang anggota-anggota ataupun tempat-tempat yang perlu kita anggota-anggota tertentu dan apa yang perlu kita lakukan pada anggota-anggota tersebut. Okey, contohnya kita ada wujuhakum. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang muka. Okay, lalu apa yang patut kita lakukan pada muka kita? Okay. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan farsilu, kamu perlu basuh muka kamu. Dan tangan kita, apa yang perlu kita lakukan pada tangan kita? Okay, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan juga apa yang perlu kita lakukan pada tangan kita. Ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lalu apabila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat ini, maka dia menjadi ada satu persoalan yang datang pada manusia. Okay. Bila dengar fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, dan kemudian basuhlah tangan kamu, dan sapulah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu sehingga ke buku lali. Lalu perkataan dan yang datang ini dia tidak membawa makna tartib, tidak membawa makna kena ikut turutan. Macam contoh kalau kita sebut juga pada sesi yang lepas, bagaimana kalau saya memberi arahan kepada seseorang, okay, saya kata, okay, saya nak kamu basuh pinggan dan cawan dan sudu dan garpu. Okay, lalu dia yang nak membasuh ni, adakah perlu dia ikut turutan apa yang saya cakap? Maksudnya kena basuh mula daripada pinggan, kemudian baru basuh cawan, kemudian baru basuh sudu, kemudian baru basuh garpu. Ataupun dia boleh basuh yang mana-mana. Yang penting dia buat apa yang kita suruh. Okay. So kalau kita dengar perkataan dan, makan nasi dan lauk dan sayur, so kita boleh buat sekali ataupun kita boleh ikut turutan yang kita nak buat, ikut turutan kita sendiri. Lalu itu yang difahami daripada ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan apabila kamu nak solat, maka basuhlah muka kamu dan basuhlah tangan kamu sehingga ke siku, dan sapulah kepala kamu, dan kemudian basuhlah kaki kamu sehingga ke buku lali. Okey. Lalu bagaimana kita boleh dapat daripada ayat ini bahawa kita nak ambil uduk macam kita ambil uduk sekarang ni? Mula dengan basuh muka dulu, kemudian basuh tangan. Sebab tak ada orang basuh tangan dulu, ataupun tak ada orang basuh kaki dulu. Okay, sedangkan kalau kita ikut ayat ni, dia tak ada masalah pun untuk kita mulakan dengan basuh kaki. Bahkan kefahaman ini bukan kefahaman yang baru. Dia adalah antara pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ibnu Abbas berpendapat bahawa ayat ini tidak menunjukkan tartib, tidak menunjukkan kena ikut turutan. Okay? Walau bagaimanapun kita ikut turutan. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis baginda, yang pertama antara sebab kenapa kita berwuduk dengan turutan kita, yang pertama kerana itu wuduk yang diajar oleh Nabi SAW. Itu wuduk yang diajar oleh Nabi SAW. Ada masalah teknikal sikit. Dia masalah teknikal ni mengganggu sikit kita punya. Baik, tak apa, kita teruskan insya-Allah. Kalau dapat menilai nanti alhamdulillah. Okey. Pada persoalan kita, macam mana kita dapat turutan untuk berwuduk dengan muka kita, kemudian dengan tangan kita? Okey. Pertamanya adalah kerana itu riwayat yang datang daripada Nabi SAW. Okey, di mana para sahabat, dan walaupun ia tidak diriwayatkan secara Nabi basuh ni dulu, basuh, ada riwayatnya, macam riwayat contoh yang riwayat daripada Maula Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Uthman bin Affan pernah berwuduk depan dia punya hambanya. Okey, lalu Uthman bin Affan menunjukkan bagaimana Nabi SAW
berwuduk. Ada riwayat-riwayat, dan ini riwayat-riwayat inilah yang menjadi pegangan kita. Bila kita nak berwuduk, maka kita bergantung pada riwayat ini. Namun kalau kita dah ambil daripada ayat ini pun tak ada masalah, kerana daripada ayat ini Nabi SAW pernah menyebutkan ibda'u bima bada Allah bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengannya. Okey, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ayat hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang ibda'u bima bada Allah bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan dia. Okey, maka hadis ini datang ketika mana para sahabat nak melakukan sa'i. Okay, nak melakukan sa'i. Sa'i ni zaman dulu dia bukan macam zaman sekarang. Sekarang ni kalau kita masuk dekat Masjidil Haram, kita dah tahu dah dekat mana nak mula sa'i tu, kita dah tahu dah. Okey, sebab apa? Sebab dah ada tanda hijau. Okey, tanda hijau ni menunjukkan bahawa okey, ini tempat permulaan sa'i. Okey, lalu kita pun mula sa'i daripada situ. Tapi pada zaman Nabi SAW, okey, bila mana orang nak habis daripada tawaf, nak buat sa'i, depan dia ada dua bukit. Okay, dan sa'i tu mereka tahu antara Safa dan Marwah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sa'i ini adalah antara Safa dan Marwah. Okey. Tapi nak mula daripada mana? Boleh mula daripada Safa ke, ataupun boleh mula daripada Marwah ke, atau ikut suka masing-masing nak mula daripada mana? Okey, lalu dekat sini Nabi SAW menyebutkan ibda'u bima bada Allah bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan dia. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan innas safa, dengan menyebutkan as-safa. Okey, maka kerana itu kita bila nak sa'i, kita mula daripada Bukit Safa dulu, baru kita pergi ke Bukit Marwah. Lalu dengan menggunakan hadis yang sama, setiap benda yang datang dengan banyaknya, macam contoh ayat wuduk ni, basuh muka, tangan hingga ke siku. Okey, lalu ada banyak perbuatan-perbuatan di dalam tu. Okey, lalu adakah kita kena ikut turutan atau tidak? Maka kita kata kita ikut turutan. Kerana ibda'u bima bada Allah bih. Kerana turutan dalam Al-Quran ni ada dia punya kepentingan dia. Okay, kalau kita pergi pada ayat-ayat tertentu, macam contohnya Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebutkan inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyebut Allah Taala menyebutkan di dalam Al-Quran inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Okey, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk jadi pekerja kamu. Istijar, kita nak bagi ujrah, nak bagi upah. Maksudnya kita ambil dia bekerja. Okey, al-qawiyul amin adalah orang yang al-qawi dan al-amin. Okey, kalau kita pandang ayat tu secara kolektifnya, maka kita dapati bahawa pekerja kita mesti ada dua sifat ni. Al-qawi, al-quwwah, mesti ada kemampuan untuk melakukan kerja tersebut. Kekuatan, al-quwwah ni kekuatan. Al-amin, kejujuran. Okay, dan ini dua benda yang kita nak. Bila kita nak ambil pekerja, kita nak pekerja yang tahu apa dia nak buat. Dan kita nak ambil pekerja yang ada kejujuran, amanah. Bila kita bagi time masuk kerja, dia masuk time masuk kerja. Dan time kerja dia ada 8 jam, ada tempoh rehat. Dia guna sebaiknya, dia ikut sebaiknya jadual yang kita tetapkan. Okey, so kita dapat pekerja, jaga dia. Okay, dan dia amanah. Kalau ada masalah dia cerita. Okay, kalau ada perlukan pertolongan, dia akan minta. So kejujuran penting. Tapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala, okay, bila susun inna khaira man ista'jarta al-qawi, mulakan dengan al-qawi dulu, baru al-amin. So pada tartib ini, pada susunan ini ada makna yang tersembunyi. Okay, ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Okay, di mana kalaulah kita terpaksa buat pilihan. Kita ada dua orang pekerja depan kita. Okay, satu pekerja yang sangat pandai buat kerja. Okay, memang keuntungan boleh dapat. Tapi dia sangat, waktu kerja pukul 10 dia pergi lepak minum kopi. Okay, tapi dia kalau buat kerja memang tip top. Sangat cantik. Okay, kita hantar dia pergi meeting ke, kita hantar dia pergi buat proposal ke, okay, project paper ke, memang cantik dia buat. Okay, tapi masalah dia tak jujur. Okay, tak jujur. Contoh claim. Yang ni banyak berlaku kan. Orang nak claim hotel ke, claim perjalanan ke, claim minyak ke kan. So banyak berlaku. So dia tak jujur. Dan orang yang kedua ni sangat jujur.
Okey, dia jalan, dia kalau dia pergi 1 kilometer, dia sebut kat dalam 1 kilometer. Okey, dia duduk 13 jam, dia tak sebut dia duduk 1 hari, dia sebut dia duduk 13 jam. Okey, minyak pakai berapa? Minyak pakai 10 liter je. Dia pun tulis 10 liter je. Dia dah tak kira dah sekali isi RM50 ke RM100 ke, dia memang betul-betul jujur. Tapi tak pandai buat kerja. Okey, tak pandai buat kerja. So kita bila nak ambil orang yang bekerja, kita memang nak cari orang yang ada dua-dua tu, kekuatan dan kejujuran. Tapi kalau perlu kita buat pilihan, maka siapa yang kita nak utamakan? Okay, kita akan utamakan orang yang mampu buat kerja. Okay, sebab matlamat kita ambil dia buat kerja adalah kerana dia nak buat kerja. Okay, ketidakjujuran dia tu akan ada kesan sampingan. Tetapi tidak sedahsyat, tidak mudaratnya, tidak sehebat orang yang jujur tapi tak mampu nak buat kerja. Okay, nampak? Sebab tu Allah Ta'ala susunan dalam Al-Quran ini ada kepentingan dia. Lalu kerana itu Nabi SAW sebut ibda'u bima bada'allahu bih. Sama macam kita, bila kita nak memulakan sesuatu, maka kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada orang kata kerana hadis Nabi SAW di mana diriwayatkan bahawa Nabi SAW menyebutkan kullu amalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Okay. Setiap amalan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia abtar. Abtar ni terputus. Terputus apa? Keberkatan dia terputus. Tak dapat keberkatan. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tapi hadis ni, riwayat ni adalah riwayat yang dipertikaikan kesahihan dia. Maka kita tak boleh jadikan dia sebagai hujah. Okay, lalu kenapa kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Antara hujah dia, kenapa kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah tadi. Bila Nabi SAW kata, ibda'u bima bada'allah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, susunan Al-Quran ini, Allah Ta'ala mulakan surah yang pertama, ayat yang pertama. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama. Orang yang anggap Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama ke ataupun bukan ayat sekalipun, Al-Quran tetap bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, maka kerana itu antara sunnah kita adalah memulakan sesuatu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dan satu perkara lain lagi. Sebab saya tengah cerita tentang memulakan sesuatu. Ada orang dia nak mulakan sesuatu, dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, dan kita kata tak ada masalah untuk kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan. Namun pensyariatan, pensyariatan membaca isti'azah adalah sebelum kita membaca Al-Quran. Okey, pensyariatan untuk membaca isti'azah adalah sebelum kita membaca Al-Quran. Okey. So itu itu pada asalnya. Nak baca isti'azah tu masa bila? Okey, masa kita nak membaca Al-Quran baru kita duduk baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada pun pada tempat-tempat lain kita nak berdoa ke, kita nak memulakan percakapan ke, macam contoh saya nak mulakan kelas. Okey, maka tidak ada dalil ataupun tidak ada hujah yang mengatakan sunnah untuk baca isti'azah sebelum kita memulakan sesuatu, melainkan sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Okay, sama ada di dalam salat ataupun di luar salat. Okay, nampak? So yang sunnahnya adalah apabila kita memulakan sesuatu dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Allahu Akbar. Kejap ya. Tak boleh ni sebab dia wah, teknikal ni amat mengganggu. Saya cuba sekali lagi. Saya mohon maaf banyak-banyak. Terganggu sikit hari ni.
Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh diconteng. Okey. Baik. Okey. Lalu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kita memulakan dengan wuduk ni, kita mulakan dengan membasuh muka, kemudian tangan hingga ke siku, kemudian kita menyapu kepala dan kaki sehingga ke buku lali. Lalu kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa in kuntum junuban fatahharu. Okey. Wa in kuntum junuba, perkataan al-junub, okey, junub, okey, maksudnya adalah hadas besar. Okey, junub dekat sini maksudnya kita berhadas besar, dan hadas besar ni sama ada dengan kita banyak perkara yang menyebabkan hadas besar ni. Antaranya yang paling utama sekali adalah apabila kita dalam keadaan bila kita sebut berhadas besar ni, nak guna perkataan yang ni sikit. Okey. Yang pertama, bila keluar air mani, contoh kita dalam keadaan kita bukan keluar air mani dia, berhadas besar ni, ada perkara-perkara yang bila kita lakukan kita dikira berhadas besar. Okey, antaranya adalah pertama sekali keluar air mani. Okey, keluar air mani bagi lelaki, air mani, ataupun haid bagi perempuan. Okey, itu adalah situasi, dan nifas bagi perempuan. Ini adalah situasi di mana mereka sedang berada dalam keadaan hadas besar, ataupun perkara yang bersetubuh. Okey, ini adalah perkara-perkara yang bila ada benda ni ataupun berlaku benda ni pada kita, maka kita dikira berhadas besar. Okey, dan berhadas besar ni ada hukum dia. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala dekat sini menceritakan tentang satu situasi. Satu situasi di mana apabila kamu hendak solat tetapi kamu dalam keadaan junub. Okey, kamu dalam keadaan junub, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata fatahharu, maka hendaklah kamu bersuci. Okey, hendaklah kamu bersuci. Dan cara cara bersuci daripada hadas besar ni tidak diceritakan di dalam ayat ini. Okay, di mana ayat ni, sebab kita takut ada orang disalah faham. Bila dia baca ayat ni, dia nampak ayat ni bercerita tentang wuduk. Lalu dia, dan kemudian ayat ni pula diikuti dengan wa in kuntum junuban fatahharu. Dan sekiranya kamu berjunub, maka bersucilah. Okay, maka dia akan menganggap bahawa perkataan bersucilah ini merujuk kepada wuduk yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Okay, sedangkan cara untuk bersuci daripada junub adalah dengan kita mandi. Okey, keluar air mani kita kena mandi. Keluar darah haid, setelah habis kitaran haid tu, maka kita kena mandi. Habis darah nifas, kita kena mandi. Apabila bersetubuh, maka idzal taqal khitanani, apabila dua khitan bertemu, maka yujibul ghusl. Maka cara untuk hilangkan junub ini adalah dengan kita mandi. Okey. Namun bukan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak fokuskan. Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang wa in kuntum marda au ala safar. Apabila kamu dalam keadaan sakit ataupun kamu dalam keadaan musafir, au jaa ahadun minkum minal ghaid, okey, au lamastumun nisa, okey, falam tajidu ma'a. Yang ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan pada ayat ini. Okey. Dia tengok ayat ni, dia kata, oh, ayat ni adalah ayat wuduk. Okey, ayat ini bukan ayat yang menceritakan. Ayat ini secara keseluruhannya, ayat Al-Maidah nombor 6 ni, okey, walaupun para fuqaha mendatangkan ayat ini untuk menceritakan tentang wuduk, tetapi ayat ini cerita tentang wuduk telah datang sebelumnya lagi. Apabila surah Al-Maidah ni, kita sebut kan hari tu, antara surah yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi SAW. Okey, lalu bagaimana benda yang sepenting wuduk ini diceritakan pada surah yang terakhir? Okey, agak pelik. Okey, tetapi apabila kita tengok, rupanya ayat wuduk telah ada awal lagi. Apabila Allah Taala sebutkan di dalam surah An-Nisa, bentuk yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang adanya wuduk, tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey, dan bagaimana untuk cara untuk berwuduk. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan di dalam surah An-Nisa. Maka surah ini adalah penegasan kepada surah An-Nisa. Okey. Dan kenapa ada bentuk penegasan? Kenapa Allah Taala ulang sekali lagi ayat ni? Kerana ada benda lain yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan.
Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Ni benda yang sama kita dah sentuh dalam surah An-Nisa dulu. Wa in kuntum marda au ala safarin. Kita akan cerita satu persatu. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Kamu tidak jumpa air. Okey. Asalnya adalah wuduk. Untuk kita solat maka perlu kepada wuduk. Okey, dan wuduk ni dengan apa? Wuduk dengan air. Okey. Tidak ada wuduk melainkan dengan air sahaja. Okey, tapi sampai kepada satu keadaan, satu situasi di mana air ini lam tajidu. Okey. Perkataan wajada, okey, perkataan wajada. Tajidu ni daripada perkataan wajada. Perkataan wajada kita boleh faham daripada dua sudut. Yang pertama, kita bertemu. Okey, secara fizikal. Okey, physically bertemu dengan air. Ada air depan kita, kita boleh cari air, kita ada kemampuan untuk bertemu dengan air. Okey, itu maksud yang pertama. Okey. Ada pun maksud yang kedua, falam tajidu, kita ada air tapi kita tak boleh nak mengambil faedah daripada air tersebut. Okey. Air ada depan mata kita tapi kita tak boleh nak guna. Sebab apa? Okey. Kerana ada halangan. Contohnya kita ada luka, contoh. Okay, kita pergi berperang, contoh, lalu badan kita luka. Dan kalau kita nak basuh muka, nak basuh tangan dengan air, Masya Allah, kita punya menjeritnya. Okay, mungkin waktu tengah hari, tengah panas tu okey sikit. Tapi subuh-subuh dengan sejuknya, lepas tu dengan badan berdarah-darah, macam mana kita nak ambil air? Macam mana kita nak gunakan air tu? So air tu ada tapi kita tak boleh nak guna. Okey, tak boleh guna. Tajidu. Okey, wajada dengan makna fizikal, okay, makna yang yang tangible, okey, yang boleh maksudnya kita jumpa. Okey, kita berjumpa, bertemu dengan air. Ataupun makna yang intangible apabila kita tidak jumpa jalan untuk menggunakan air. Air tersebut disebabkan oleh halangan-halangan tertentu yang ada pada kita. Okey, antara halangan dia adalah yang terlalu sejuk. Okey, kalau kita duduk dekat kawasan yang musim sejuk, yang mana kawasan yang bersalji, yang dia punya suhu dia macam Antartika kan, negatif berapa? So kalau kita pakai air kat situ, automatik tangan kita boleh beku terus. Punya dahsyatnya kesulitan kat situ. So dekat sini boleh tak kita pakai air? Okay, kalau kita ada air panas, nah itu tak apalah. Okay, tapi bukan semua tempat ada water heater. Okay, bukan semua tempat ada air panas. Okay. Allah Ta'ala menyebutkan apabila kamu tak ada air. Okay, dan apa situasi yang menyebabkan kita tak ada air? Situasi yang pertama ialah apabila kamu marda. Okay, marda ni sakit. Okay, marda maksud dia sakit daripada perkataan marad. Okay, marad adalah sakit. Okay, dan orang yang sakit kita panggil marid. Okay, so kalau kita sakit, kita nak cakap Arab contohnya. Okay, kita sakit, kita pun kata ana marid. Okay, saya sakit. Wa in kuntum marda, apabila kamu dalam keadaan sakit. Okey, sakit ini ada masalah untuk jumpa air. Air ada. Jika kedai boleh jumpa, masa belah air ada air. Tapi kita sakit menyebabkan kita tak boleh guna. Okey, nampak? Safar. Okey. Dan jika kita pergi bermusafir. Okey, beza antara marda dengan ala safar. Marda orang yang tak boleh guna, dan ala safarin orang yang ada kesukaran untuk bertemu dengan air. Okay, sebab apa? Kita hatta kalau kita ayat ni turun pada zaman Nabi SAW, di mana perjalanan para sahabat ni mereka merentas padang pasir dengan bekalan air yang mereka dah ready. Dia dah ada bekalan air. Tapi kadang-kadang bekalan air ni dia boleh habis. Okay, kerana bekas bocor lah, panas lebih daripada biasa, lalu mereka guna untuk mandi ke ataupun untuk minum ke. Okay, lalu perjalanan ni, safar ni, Nabi SAW menyebutkan safar ni adalah qita'atun minal azab. Okay, safar ni, bermusafir ini adalah sebahagian daripada azab. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah. Dia menghalang seseorang kamu daripada makan, daripada minum, daripada syahwat dia nak bersama dengan keluarga dia, ataupun wa ahlah. Okay, dalam riwayat, okay, dia menghalang kamu daripada makan, minum dan bersama dengan keluarga kamu. Okay, so sebab tu Nabi SAW sebut, apabila seseorang daripada kamu fa idza qada ahadukum tafasahu falyajal ila ahli.
Orang yang pergi bermusafir, sunnah Nabi SAW sama ada dalam musafir tu dia bawa isteri dia. Okey, kalau bawa isteri tenang sikit lah. Okay, dia makan minum pun selesa, tak adalah masa makan terfikir isteri tu macam mana kat rumah ni. Masa minum pun teringat kat isteri. So kalau bawa isteri macam sunnah Nabi SAW, ketika mana Nabi nak keluar pergi bermusafir, maka Nabi akan buat qur'ah dengan isteri. Baginda Nabi SAW akan buat undian. Siapa yang akan ikut Nabi SAW untuk bermusafir pada kali ini? Okey. Sama ada kita bawa pasangan kita pergi, dan terutama sekali perempuan. Nabi SAW sebut bahawa tidak ada wala yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'a zi mahramin, kata Nabi SAW. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermusafir. Okey, bermusafir, okey, dan bermusafir dekat sini safar. Okey, safar ni ada orang ingat safar ni keluar rumah. Okey, safar ni bukan setakat keluar rumah, tapi dia adalah satu perjalanan. Satu perjalanan yang boleh dinamakan sebagai permusafiran. Sebab tu bila nak sebut tentang safar ni, para ulama dia letak jarak. Okey. Sebab kalau tak letak jarak, kita jalan 15 minit pun kira safar, kita jalan setengah jam pun kira safar. So jalan 10 km pun kira safar. Safar ni banyak mana? Okey, maka kerana itu ada para ulama mereka meletakkan had kepada safar ni. Ada yang meletakkan 80 km, ada 81, ada 91, ada 90. So ada had dia. Riwayat daripada Nabi SAW, Nabi SAW had minimum untuk safar. Nabi SAW sebut tentang 3 farsakh. 3 farsakh. Okey, namun persoalan dia adalah banyak mana farsakh tu? Sampai nak kira 3 kan? Susah. Kalau farsakh tu 1 kaki ke, kita boleh kira 3 kaki itu jarak safar. Tapi Nabi SAW sebut tentang farsakh. Okay, walau bagaimanapun, kalau kita baca riwayat daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka para sahabat menceritakan bahawa mereka akan mula berbuka puasa. Mereka antara keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ketika bermusafir adalah seseorang tu boleh berbuka puasa. Okey. Maka kata para sahabat, mereka akan berbuka puasa apabila dah tak nampak dah kawasan Madinah kat belakang. Okey, dah tak nampak kawasan Madinah kat belakang, maka dekat situ dikira bermusafir. Okey. So safar ni dia adalah satu perjalanan, dan bila seseorang tu nak bermusafir, dia ada persiapan dia. Okey. So macam contoh. Okay, macam jarak rumah saya, Melawati. Okey, Melawati nak pergi ke KLIA. Okay. So Melawati nak pergi ke KLIA, jarak dia jauh. Kadang sampai 1 jam, 1 jam setengah nak pergi Melawati ke sampai ke KLIA. Okey, tapi adakah ini dikira nak safar ni dia ada jarak dia. Okay, dia ada jarak dia, dan kemudian safar ni pula ada dia punya bentuk persiapan dia. Orang nak pergi bermusafir, dia tak pergi on the spot. Saya nak pergi bermusafir, terus pergi. Tak, tapi dia akan siapkan pakaian dia. Dia akan siapkan makanan dia. Dia akan tengok ahli keluarga dia cukup tak bekalan dekat rumah, baru dia nak pergi bermusafir. Itu safar. Okay? Sebab tu safar ni dia bukan kita pergi berjalan, kita pergi dia punya perbincangan dia agak panjang, tapi kita nak cerita tentang safar ni adalah sesuatu yang ada masyaqqah. Itu dia. Okay, perjalanan yang ada bebanan. Okey, bebanan pada kita. Walaupun bebanan ini dalam bentuk zon. Okey, dalam bentuk zon. Zon ni maksudnya sangkaan. Macam contoh, saya daripada Melawati nak pergi KLIA, ada tak kesukaran yang saya akan lalu dekat situ? Tak jumpa kesukaran. Benda biasa, orang pergi KLIA nak ambil orang, so itu tidak dikategorikan sebagai safar. Okey, walau bagaimanapun ada orang yang kira sebagai safar. Sebab apa? Dia ikut jarak. Kalau jarak sampai 80 km, maka inilah kira musafir. Okey. So asal kepada permusafiran ni adalah benda yang ada masyaqqah. Okey, kerana Nabi sifatkan dia sebagai qit'atun minal azab. So macam mana azab? Azab ni adalah benda yang membebankan kita. So permusafiran ni adalah sesuatu yang membebankan kita walaupun secara zon, agak-agak je. Okey, macam contoh,
Okey, saya nak pergi Ipoh esok. Okey. Perjalanan ke Ipoh. Okey. Biasanya smooth dia perjalanan. 2 jam sampai ke Ipoh. Okey, tetapi ada tak kemungkinan tengah-tengah jalan akan berlaku sesuatu yang tidak dijangka, lalu kita susah untuk berhadapan dengan dia. Contoh saya bagi gambaran. Kita berjalan dekat highway, tengah-tengah highway tiba-tiba tayar pecah. Nauzubillah, tayar kereta pecah. Tengah-tengah highway, siapa nak tolong datang kat kita? Ya nampak? So, susah. Kalau kita pecah tayar depan rumah kita, senang kita telefon orang ke, kita balik rumah ke, esok lusa panggil tow truck ke apa. Tapi kalau pecah dekat highway macam mana? Susah kan? Kita nak tunggu tow truck pun berapa lama, kita nak cari orang baiki pun. Kalau kita ada tayar spare, tiba-tiba tak ada jack pula, payah. So, ada bebanan. Okay, perjalanan yang ada bebanan walaupun secara sangkaan. So, itu yang lebih sesuai untuk dikatakan sebagai safar. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut jarak semata-mata, kita akan dapati ada tempat-tempat yang jarak dia pendek je. Okay, tetapi perjalanan ni sangat membebankan. Okay, pernah tak tengok orang yang tinggal dekat atas Gunung Kinabalu? Gunung Kinabalu ada orang duduk kat atas dia. Okay, orang yang duduk dekat atas kawasan mana lagi? Kawasan Gunung Tahan ke? Okay, kawasan-kawasan pedalaman. Okay, kawasan pedalaman apa nak keluar ke pekan tu kena naik bot. Kena naik apa rakit. Okay, so ini jarak. Okay, berapa jarak rumah daripada rumah kamu ke pekan? Jarak dia lebih kurang 10 km je, 13 km je. Tapi nak lepas 13 km tu kena berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nak katanya betapa susahnya perjalanan tu. So adakah perjalanan seperti itu tidak boleh dikategorikan sebagai safar? Okay. Maka safar bila kita ambil daripada ayat Nabi SAW, Nabi kata kita atun minal azab. Dan pada permusafiran ni ada rukhsah-rukhsah ni. Maksudnya perjalanan yang nama di safar ni adalah sesuatu yang membebankan. Walaupun jarak dia dekat. Gunung Kinabalu tinggi berapa? 4 km je. 4 km je tinggi. Tapi nak naik turun Gunung Kinabalu tu berapa lama? Berjam. Nak naik dengan nak turun daripada Gunung Kinabalu. So adakah orang yang turun daripada Gunung Kinabalu nak naik balik ke rumah dia dekat atas Gunung Kinabalu tidak boleh dikategorikan sebagai musafir. Okay, nampak? So itu ada orang yang tengok pada jarak. Okay, tetapi sebaik-baiknya dalam kategori kita berjarak ni kita campur sekali dengan bebanan. Perjalanan yang ada bebanan walaupun assumption. Sangkaan. Bebanan apa? Habis minyak tengah jalan. Bebanan apa? Duit tak ada. Okey, bebanan apa? Sampai kat tempat yang kita nak pergi nanti tak ada tempat tinggal. So, ini semua sangkaan. Dia tak jadi lagi. Tapi ada sangkaan-sangkaan, ada benda-benda yang berkemungkinan untuk berlaku. Okay, so kalau dalam perjalanan kita ada sangkaan bebanan yang ada pada kita, maka kita tahu bahawa itu adalah permusafiran. Okey. Baik, au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid. Okey, ghaid ini adalah orang yang membuang air besar. Okey, tetapi pada asalnya makna dia adalah orang yang membuang air besar. Namun kemudiannya dia diguna pakai untuk menunjukkan tandas. Ya. Ghaid ini adalah tandas. Ataupun seseorang daripada kamu jaa ahadum minkum minal ghaid, dia keluar daripada tandas. Okey, balik daripada tandas maksudnya dia daripada ada wuduk tak ada wuduk, kerana antara perkara yang membatalkan wuduk ialah khuruju syai' min ahadis sabilain. Okey, keluar sesuatu daripada dua tempat keluar. Okey, iaitu qubul dan dubur. Okey, kemaluan depan dan belakang. Okey, so apabila keluar orang pergi tandas, biasanya orang pergi tandas ada je orang pergi tandas yang basuh muka, tapi pergi tandas ni kebiasaannya adalah untuk orang membuang hadas kecil atau besar. Dia bukan hadas besar ni, tapi dia buang kecil dan besar, maksudnya kencing dan buang air besar. Air kecil dan air besar, itu lagi senang. Okey. Au lamastumun nisa. Okey, ini tempat yang agak ni sikit. Okey. Lamastumun nisa, kita nak bagi tahu bahawa safar tadi dia perlukan kepada bebanan. Marda, kita nak tahu kita sakit atau tidak. Okey, kita sakit atau tidak, yang boleh menggunakan air atau tidak boleh menggunakan air bukan kita yang agak-agak. Okey, kadang-kadang bila tengok berdarah gitu kata, oh ni tak boleh pakai air, tak boleh pakai air, kita tak nak berwudu. Boleh tak? Yang menentukan kita boleh atau tidak menggunakan air adalah doktor.
Lain kan kalau kita doktor. Kita doktor dan kita amanah dengan kerja kita, kita tengok ni luka ni adalah luka yang tak boleh kena air. Kalau kena air akan memudaratkan dia. Macam orang yang baru operation. Pernah tengok orang operation mata, cataracts ke apa ke, tak boleh kena air, bahaya. So dia kena bila nak basuh muka, kena pastikan bahawa air tak sampai dekat mata dia. Yang akan menentukan kita sakit atau tidak, boleh gunakan air atau tidak adalah doktor perubatan, bukan kita. Bukan kita. Sebab kita punya kita punya sakit tu adalah satu sangkaan semata-mata. Semata-mata, belum tentu dia sakit atau tidak. Tapi doktor bila kata ya ini sakit, maka kata-kata ahli zikr, pakar dalam bidang dia, maka kita pegang dengan kata-kata tersebut. Okey, boleh? Aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh para wanita. Okay. Aula mastumun nisa, dekat ayat ni ada dua pandangan. Kita cerita sebelum ni dalam surah Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan benda yang sama, aula mastumun nisa. Okey, aula mastumun nisa, sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan aula mastumun nisa adalah menyentuh perempuan. Okey, saya tulis kat bawah. Okey, menyentuh perempuan. Bahagian lain pula kata, oh tidak, kerana perkataan la masa yulamisu bukan hanya menyentuh, tetapi dia menyentuh dengan banyak kali. Okey, dengan kata lain dia bukan menyentuh saja, tapi dia meraba. Okay. Lain, beza menyentuh, sentuh, sentuh. Okay. Tapi kalau la masa ni, pegang. Okay. Dia meramas, dengan bahasa yang agak kasar sikit, meramas atau meraba. So menyebab maksudnya adalah sentuhan yang terlalu banyak pada perempuan. Okay. Lalu kita nak pakai yang mana? Okay. Kedua-duanya datang dengan ayat Al-Quran. Okay. La mastum maksudnya menyentuh banyak kali. Saling sentuh menyentuh antara satu sama lain. Itu la masa. Perkataan fa'ala yufa'ilu mufa'alah maksudnya dia ada interaksi antara dua. Saling menyentuh antara satu sama lain. So saling menyentuh ni dia bukanlah sentuh dah. Tapi ialah macam yang kita sebut. Inilah. Okay. Tetapi dalam satu riwayat lain, di mana riwayat Al-Quran bukan hadis je ada riwayat. Al-Quran ni datang pada kita secara riwayat ni kita kena tahu. Okay? Cuma kita tak persoalkan riwayat Al-Quran ni sebab apa? Sebab dia mutawatir. Kerana terlalu ramai sangat orang yang bawa ayat Quran ni daripada satu generasi ke satu generasi sampai orang dah tak tanya sahih ke tak sahih ni, sahih ke tak sahih ke tak, adalah. Okay? So memang pasti ayat Al-Quran ni dia akan terjaga sampai hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lalu bacaan la mastum adalah bacaan daripada sebahagian qurra dan sebahagian qurra yang lain pula, sebahagian pakar qiraat yang lain pula, sebahagian riwayat dalam qiraat yang lain pula menyebutkan la au lamastumun nisa. Pendek je. Tadi la mastum, lam panjang, tapi ni au lamastumun nisa. Pendek je. Okey. La masa pula maksud dia menyentuh. Okay. So dua-dua riwayat ni datang di dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan kata lain bahawa menyentuh perempuan ini membatalkan wuduk. Okay. Menyentuh wanita membatalkan wuduk. Okay. Sebab apa? Sebab raba ni adalah menyentuh banyak kali. Okay. La masa adalah menyentuh. So Allah Subhanahu Wa Taala dalam meraba ni mesti ada menyentuh, dan menyentuh ni adalah benda yang paling minimum. Okey, benda paling minimum, ataupun dengan bahasa yang lebih mudah kita kata sentuhan dengan perempuan yang bukan mahram kita adalah sentuhan yang membatalkan wuduk. Okey, walau bagaimanapun dikecualikan. Okey, dikecualikan isteri kita. Dikecualikan isteri kita. Kerana ada riwayat daripada Nabi SAW, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawa Nabi SAW qabbala ba'dha nisa'i. Nabi SAW mencium sebahagian isteri baginda, lalu kemudian baginda keluar pergi salat tanpa memperbarui wuduk baginda Nabi SAW. So Nabi sentuh isteri, bukan setakat sentuh, cium isteri Nabi SAW. Okay, lalu Nabi keluar pergi salat tanpa memperbarui wuduk Nabi SAW.
So itu menunjukkan bahawa asal dalam ayat Al-Quran ini adalah menyentuh wanita yang bukan mahram kita adalah sentuhan yang membatalkan wuduk. Okay, namun di sana ada pengecualian. Okay, di mana apabila ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW menyentuh isteri baginda, okay, dan kemudian Nabi tak, bahkan ada riwayat Nabi SAW sentuh Aisyah ketika sedang solat. Sedang solat Nabi sentuh, cari Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu Nabi terpegang Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah juga pernah mencari Nabi SAW, di mana Aisyah pada satu ketika dia tercari-cari Nabi SAW dan disentuh Nabi dalam keadaan Nabi sedang solat. Disentuh kaki Nabi SAW, dalam riwayat menyebutkan wahuma mansubatan, Nabi sedang sujud sebab kaki Nabi tengah mansubatan, tengah berdiri tegak. Okay, dan keadaan kita berdiri, kaki berdiri tegak adalah ketika mana kita sujud. Okay, sujud kan kaki jadi naik ke atas. Kalau tak, kaki mendatar je lah. Okay, so Aisyah sentuh Nabi, tapi Nabi tak berhenti solat. Nabi teruskan solat. Nabi cari Aisyah pun, Nabi sentuh Aisyah pun, Nabi tak ambil uduk, nak memperbarui uduk Nabi SAW. So itu menunjukkan bahawa menyentuh isteri adalah tidak membatalkan wuduk, pengecualian. Okay, tapi asal kepada menyentuh mana-mana perempuan adalah berbuat perkara yang membatalkan wuduk. Okay. Dan bukan itu saja, bahkan kadang-kadang bila berlaku situasi tertentu, contohnya sukar untuk ambil wuduk. Okay, macam contoh sukar untuk ambil wuduk dalam tawaf contohnya. Okay, tawaf. Bila kita tawaf, dalam tawaf haji contohnya, tawaf ifadah. Orang tawaf ifadah yang pergi tawaf haji, tawaf wajib haji ni, orang yang ada kat situ begitu ramai. Sangat ramai. Lalu kita nak elak daripada sentuh perempuan, susah. Dan kemudiannya kalau sentuh perempuan nak pergi ambil wuduk, susah. Maka dekat sini dia ada masyaqqah, ada mudarat yang teramat sangat. Maka kerana itu ada sebahagian para ahli ilmu mereka memberi keringanan. Okay, keringanan untuk sentuh perempuan tidak membatalkan wuduk, seperti mana yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Okay, sentuh perempuan tidak membatalkan wuduk. Okay. Baik. Balik kepada tajuk kita. Falam tajidu ma'a. Kita tak jumpa air ataupun tak boleh nak guna air. Okay, air itu kotor ke, bernajis ke, kita tak boleh nak pakai air. Maka apa dia yang perlu kita buat? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan kepada kita dengan memberikan kita fatayammamu. Okay, dengan memberikan kepada kita sesuatu yang dipanggil sebagai tayammum. Okay. Apa dia tayammum ini? Okay. Tayammum Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan sa'idan tayyiba. Okay. So tayammum kita mungkin tak dapat gambaran lagi apa makna tayammum ni, sebab dia adalah satu lafaz syarak. Tetapi bila mana Allah Taala sekalikan dia dengan perkataan sa'idan. Apa dia sa'id? Sa'id ini adalah debu tanah. Okay, sebab kita tanah yang kita ada, kalau kita pergi keluar rumah kita, kita tengok tanah-tanah, ada tanah yang kita tepuk, naik debu dia. Nampak? Ada tanah kita tepuk, debu naik. Tapi ada tanah kita tepuk, tak ada debu pun. Okay, macam contoh kita pergi dekat tepi pantai. Okay, tepi pantai ada tempat-tempat yang ada debu. Tapi ada tempat-tempat yang kita pijak, kita debu tak ada debu pun. Okay. So tanah yang dimaksudkan dekat sini sa'i dan adalah tanah yang ada debu. Okay, tanah yang boleh menghasilkan debu. Okay. Dan debu yang dimaksudkan, kita kena tahu juga debu ni apa dia. Okay, debu yang bila kita kata debu, maksudnya benda tu boleh melekat dekat tangan kita. Sebab debu ni dia ada, kalau kita pegang dinding, debu ada kat dinding. Kita pegang perabot kita, debu ada kat perabot kita, dekat kasut kita. Debu sifat dia melekat. Dia ada daya lekitan, daya lekatan. Kalau belajar fizik ada lah tu. Okay. So debu sifat dia adalah melekat. Okay. Lalu kita nak pastikan tanah tu ada debu ke tak, kita tepuk dia, kita angkat tangan kita, dia melekat kat tangan kita. So itu tandanya tanah tu adalah tanah berdebu. Okay. Dan tanah berdebu ini dibenarkan bertayammum. Okay.
Apa dia tayamum? Okey. Tayamum okey sa'idan sa'idan tayyiba. Okey. Pertama, benda yang dibenarkan tayamum adalah sa'id, bukan tanah. Allah Taala tak sebut tanah dekat sini, tapi debu. Tu kena faham, kita bertayamum bukan dengan tanah tapi dengan debu tanah. Okay, dan tayyiba. Tayyiba maksudnya baik. Okey, baik maksudnya baik dari dia punya zahirnya baik. Okey, dan yang tersembunyi di sebaliknya pun baik. Apa yang tersembunyi ni? Okey. Okey, sebab kadang-kadang kita fokus kepada tanah tu ataupun debu tu debu yang baik. Okey, debu yang tak ada najis pada dia. Okay, cantik, debu tak ada najis pada dia. Tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Debu ni adakah daripada tanah yang dicuri ataupun tanah yang dirampas daripada orang ke? Okay. Debu yang datang daripada sumber-sumber yang meragukan, sumber-sumber yang haram. Okay. Walaupun dia datang, debu tu sendiri suci. Okey, tetapi dia datang daripada sumber-sumber yang haram. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini thayyibah. Okey, bukan hanya suci zahir semata-mata tapi suci dari segi maknawi. Okey, dia first kali thayyib tu mesti tak ada najis. Okey, tak ada najis maksudnya kita tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Okay. Sebab kadang-kadang sebab apa kita sebut tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Sebab kadang-kadang orang keluar rumah, dia nak bertayamum. Lalu dia tengok tanah dia ni. Dia kata, tanah ni kucing ada kencing ke tak ada ni, anjing lalu ke tak ada lalu ni. Okay, kalau yang duduk tepi hutan tu ada khinzir datang ke tak ada ni. So dia jadi banyak memikirkan. Okay. Lalu kita kata tanah ataupun satu tanda bahawa sesuatu tu bernajis ialah apabila ada bau, warna atau rasa. Atau salah satu daripada tiga. Okay, bau atau warna atau rasa. Kalau bau ada bau, maka kita tahu tu najis. Tak ada bau tapi ada warna. Okay, maka itu najis. Tak ada bau tapi ni bentuk tek kucing ni. So kita tahu benda tu bernajis. Salah satu daripada tiga. So itu thayyibah. Okay, bersih. Dan kemudian bila kita dah sure bahawa tanah tu bukan tanah yang dirampas, tanah yang dicuri daripada orang, okay, maka itu adalah debu tanah yang thayyib yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Okay, dan thayyib juga sebahagian daripada para ulama mereka mensyaratkan, okay, di mana para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, mereka memberi syarat thayyib. Okay, apa maksud, antara maksud thayyib yang mereka syaratkan ialah dia tadi nak sebut, Allah lupa dah. Hilang pula. Antara maksud thayyib yang mereka maksudkan adalah tidak, debu tanah tersebut bukan debu tanah yang pernah digunakan untuk bersuci. Okey, maksudnya kawasan ada orang, dua orang, okey, dia nak pergi nak bertayamum. Okey, lalu bila dia nak bertayamum, orang pertama dah guna debu tanah tu, orang kedua pun nak pakai debu tanah yang sama. Okey, maka sebahagian daripada para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mereka kata tak boleh. Sebab itu tidak menepati makna thayyib. Okay, kerana dah digunakan untuk bersuci, maka hilanglah makna thayyib daripada debu tanah tersebut. Okay, so bila kita nak bertayamum, maka kita pastikan bahawa kita ada debu tanah yang melekat dekat tangan kita, okay, dan kemudian sifatnya adalah thayyib. Okay. Dan bagaimana bertayamum? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, cara bertayamum tadi kita dah tahu dah, dengan debu tanah yang suci dan bersih. Dan kemudiannya apa perlu kita buat dengan debu tanah tu? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu. Okey. Famsahu biwujuhikum, kita tahu debu tanah tu melekat, dah pastikan dia melekat. Okay, barulah kita basuh muka. Okay. So kita nak buat macam mana? Kita tepuk. Okay. Innama yakfika. Dalam satu hadis Bukhari, hadis Ammar bin Yasir, Nabi SAW sebut, Innama yakfika an taqula biyadika hakaza. Okay. Nabi ambil tangan Nabi, Nabi tepuk tanah depan Nabi SAW. Okay. Lalu dapat famasaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Okay. Dalam hadis Ammar,
disebutkan bahawa Nabi SAW tepuk debu tanah tu dan kemudian Nabi basuh muka Nabi SAW dan tangan Nabi SAW. Okay, dan tepukan yang Nabi buat adalah satu kali tepukan, tapi Nabi basuh semua sekali dengan satu tepukan. Okay, so sebab tu para ulama kata kadar yang dibenarkan, kadar minimum yang dibenarkan untuk tayamum adalah satu kali tepuk. So siapa buat satu kali tepuk, maka dia dah kira bertayamum. Tepukan ke atas debu dan dengan syarat tadilah, yang mana debu yang bersih apa semua tak ada najis. Okay, satu kali tepuk, dia lap muka dia dan kemudian tangan dia, maka dia dah dikira telah bertayamum. Famsahu kita sebut sebelum ni tentang wamsahu biru'usikum, sapu. Okay, kita bukan angkat debu tu denyih gosok ke apa, tak ada. Kita bukan buat facial. Okay, kita hanya nak sapu. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah muka-muka kalian. Wa aidikum min. Okay, dan kita sebut hari tu tentang wajah, di mana had sempadan wajah antara ni hujung rambut sampai tempat tumbuhnya rambut dekat bawah kita ni. Kalau lelaki senang, hujung rambut dengan janggut. Okay. Janggut adalah bulu yang tumbuh dekat izamuz zuqni, yang tumbuh dekat tulang dagu. Okay. So ini had daripada atas ke bawah, memanjang had dia daripada tempat tumbuh rambut atas ni sampai tempat tumbuh rambut bawah ni. Okay, dagu. Okay, dan kemudian daripada kiri ke kanan, daripada telinga ke telinga. Okay, walaupun ada khilaf, ada sebahagian para ulama dia kata antara sideburn ke sideburn. Okay, sideburn ke sideburn. Okay, ada TMJ, kalau pegang kita punya pipi kita ni, ada satu kawasan keras sebelum telinga ni, ada kawasan tulang keras. Tulang ni nama dia TMJ. TMJ apa, temporal modular joint. Apa nama dia? Saya pun tak ingat, Amerika kot. Temporal modular joint. Okay, dia tulang yang menjadi tempat penyambung, okay, antara tengkorak atas dengan rahang bawah. Okay, rahang atas, temporal, otak apa, tengkorak bahagian atas, modular bawah, joint. Inilah dia tulang dia. Okay, so ada sebahagian ulama dia kata antara TMJ ke TMJ. Okay, TMJ kanan ke TMJ kiri. Okay, tapi kalau kita nak selamat, okay, maka kita ambil lah sampai telinga. Mana kan tidak. Sedangkan kita cerita sebelum ni bagaimana sesuatu yang dinamakan sebagai italatul ghurrah. Nabi SAW minta kita ekstrakan. Okay, dekat kawasan ni, sempadan yang kita dah sure ni, permulaan rambut, Nabi suruh italatul ghurrah, lebihkan sikit. Okay, dekat janggut pun lebihkan sikit, dekat tangan pun lebihkan sikit. So kenapa dekat sini kita nak ambil sampai sideburn cukup lah. Kenapa kita tak lengkapkan terus sampai ke telinga? Kan bukankah itu lebih selamat? Okay, lebih pasti kesahihan kita punya wuduk. Okay. So famsahu biwujuhikum, dan tidak ada masalah untuk basuh muka. Wa aidikum. Okey, dekat sini dia jadi satu perbincangan. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan wa aidikum. Dalam wuduk tadi Allah Taala sebut wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan sampai ke siku. Okey, tetapi dalam bertayamum Allah Ta'ala sebut hanya wa aidikum, sampai tangan kamu. Okey, tangan Allah Ta'ala bukan sampai tangan. Allah Ta'ala sebut hanya tangan-tangan kalian. Okey. So kita sebut bahawa tangan ni memanjang daripada bahu sampai ke hujung jari. Ini semua adalah tangan kita, arm. Okey, tangan kita. Okey. So dalam wuduk, bahagian tangan yang kita kena basuh hanya sampai ke siku. Lalu famsahu biwujuhikum wa aidikum, tangan kamu. So persoalan dia, banyak mana kadar tangan yang kena sapu masa tayamum. Okay, maka ada orang kata tangan penuh dah. Allah Taala sebut satu tangan penuh full sampai ke bahu. Okey, ada sebahagian lagi pula mengatakan bahawa tangan yang dimaksudkan adalah sampai ke siku. Sebab apa? Ada orang yang menggunakan riwayat-riwayat tertentu untuk menceritakan bahawa tayamum ni sampai ke siku. Tapi tidak ada riwayat-riwayat yang sahih yang menceritakan bahawa basuh tangan sampai ke siku.
Lalu bertayamum sampai ke letak debu tanah sampai ke siku. Okey. Walau bagaimanapun sebahagian para ulama terutama yang kontemporari yang mutaakhirin ni, maka mereka banyak berpegang kepada sampai ke siku. Sebab apa? Sebab mereka kiaskan dengan wuduk. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni Allah Taala sedang menceritakan tentang wuduk. Permulaan ayat cerita tentang wuduk dan antara intipati wuduk adalah membasuh tangan sehingga ke siku. Okay, lalu bila Allah Taala sebut dan tangan-tangan kalian, so kita faham secara naturalnya kita faham sebab sebelum tu Allah Taala dah cerita tangan sampai ke siku. So secara naturalnya bila datang lagi basuh tangan-tangan kamu juga. So maksudnya basuh tangan-tangan kamu sehingga ke siku juga. Okey. Walau bagaimanapun agama ni dia first kali dia mesti ada hujah dia. Dan ini hujah yang kuat. Okey, sebab macam kita kata okey, makan semua sekali apa yang ada dalam pinggan kamu. Okey. So kemudian contoh tak kena. Macam mana kita nak kata contoh. Kalau macam contohlah ayat ni, kita ambil ayat ni senang. Wa aydiyakum ilal marafiq. Okey, kalau kita kata okey, basuh tangan kamu sampai ke siku. Okey, basuh tangan kamu sampai ke siku. Kita suruh anak kita, okey, basuh tangan sampai ke siku. Okay, dia pun basuh. Okey, kemudian dia bagi tahu kita air tak adalah. Okey, kita pun kata okey, ambil tisu, lap muka dengan tangan kamu sekali. So boleh. Yang dimaksudkan dengan muka dengan tangan kamu sekali adalah tangan sampai ke siku. Kan itu ayat yang difahami. Okay, walau bagaimanapun di sana ada riwayat macam tadi kita baca riwayat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, okey, bahawa Nabi SAW bila menceritakan tentang innama yakfika an taqula biyadika hakaza. Nabi kata, wahai Ammar, apa yang patut kamu buat hanyalah kamu tepuk debu tanah ni, lalu kemudiannya kamu Nabi SAW, Ammar bin Yasir menceritakan bagaimana famasaha bihi wajhahu wa kaffaihi. Okey, Nabi SAW innama yakfika an taqula biyadika hakaza. Okey, kemudian Nabi tepuk dan kemudian Nabi sapu muka Nabi SAW dan kedua kaffain. Kaffain apa dia? Ni dia kaffain sampai ke sini saja, sampai ke kuok. Ni dipanggil kuok. Okay, kuok adalah kita punya pergelangan tangan. Okay. So Nabi hanya basuh tangan ni kaffain. Okay, maka kerana itu yang lebih jelas dalam bertayamum, nak basuh sampai ke siku tak ada masalah. Bukan kita kata oh mesti basuh sampai sini. Tapi kadar yang mujzi' adalah sampai ke kaffain. Okay, bahkan kalau kita buat benda ni kerana ikut Nabi SAW, kerana Nabi ajar basuh kafain dia, tersapu kafain dia, maka kita dapat pahala ikut sunnah Nabi SAW. Okay, walau bagaimanapun para fuqaha tetap menyebutkan bahawa membasuh sampai ke siku adalah sunnah juga. Okay, kerana apa? Kerana kiaskan dengan wuduk tadi. Okay, so kita tahu tayamum adalah perbuatan di mana kita menggunakan debu tanah dengan syarat-syarat dia. Okay, lalu kita gunakan dengan tepukan. Nak buat satu tepuk ke, dua tepuk ke, tiga tepuk ke, tak ada masalah. Okay, tapi satu sudah cukup. Okay, satu sudah cukup. Okay, tepuk sekali dan basuh kedua-dua sekali. Sapu kedua-dua muka dan tapak tangan. Nak buat asing-asing pun tak apa. Satu tepuk basuh muka, satu lagi tepuk untuk tangan pun tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay. Cuma kalau dalam wuduk tu lebih daripada 3, faman zada aw istazada faqad arba wa ta'adda wa zalam. So siapa yang buat lebih daripada 3 ni, maksudnya dia dah membazir dah melampau dalam penggunaan air. So kita pun dalam tayamum pun kalau boleh kita janganlah lebih daripada 3 kali tepuk. Okey. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Okey, lalu Allah Taala ceritakan dekat penghujung ayat ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan tayamum? Sebab Allah Taala nak bagi tahu bahawa agama ni datang untuk memberitahu bahawa satu, agama ni mudah, dan yang keduanya ada kemudahan di dalam agama. Bukanlah Allah Taala bila bagi perintah ni bukan tujuannya untuk bebankan kamu.
Kalau kamu tak mampu buat, ada. Bahkan ada para ulama yang tulis ahkamul badal fi syariah. Hukum-hukum badal dalam syariah. Cerita tentang bagaimana orang yang solat 4 rakaat boleh solat 2 rakaat. Daripada solat satu waktu boleh dijamakkan solat. Air tak ada, boleh guna tayamum. Ahkamul badal, ada ganti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ganti-ganti ni untuk bagi tahu bahawa ada murunah, ada flexibility dalam syariah. Bukanlah syariah ni ketat. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu agama ni dia orang takkan rasa beban, takkan rasa berat dengan agama ni. Walai yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Okay, so orang yang rasa berat agama ni adalah orang yang memang dia rasa bahawa agama ni berat. Okay, kalau dia dalam hati dia, dalam fikiran dia dah bagi tahu dah agama ni memang membebankan, memberatkan, menyusahkan. So dia akan rasa agama ni berat. Okay, walaupun Allah Taala bagi pakai debu tanah untuk ni, kalau tak mampu nak pakai air, kalau tak boleh nak guna air, tapi dengan rasa beban yang dia ada, dia akan tetap rasa agama ni susah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa ada keringanan yang Allah Taala beri, tujuannya adalah liyutahhirakum, supaya Allah Taala menyucikan kamu. Suci maksudnya secara fizikalnya membersihkan diri kita sebelum menghadap Allah Taala, dan juga supaya hati kita lebih bersih, jiwa kita lebih bersih bila kita tahu bahawa syariah Allah Subhanahu Wa Taala ni syariah yang terbaik, ada kemudahan dalam dia. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan supaya kita nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan nikmat daripada kita. Nikmat yang datang tak semestinya benda yang bertambah. Okay. So sebab kita kadang-kadang bila kita tengok nikmat ni, kita hanya nampak nikmat ni harta yang datang, ahli keluarga yang bertambah, apa lagi, ilmu yang bertambah, aset yang bertambah. Kita hanya nampak nikmat ni pada penambahan. Tapi nikmat juga datang dengan pengurangan. Kita stres, masalah banyak, separuh masalah kita hilang. Itu nikmat daripada Allah Taala. Okay. Kita dalam kesempitan, lalu separuh musibah kita hilang. So itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu nak gunakan air, nak solat ni wajib solat, tapi tak boleh nak pakai air, tiba-tiba Allah Taala ringankan. Okey, tak apa, boleh pakai debu tanah je. Dan debu tanah pun basuh muka dan sampai ke pergelangan tangan je. So itu waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Itu kita kadang-kadang bila kita nak pandang sesuatu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan pandang pada orang yang lebih tinggi ataupun kita sendiri tengok aku ni nikmat, tapi tengok pada orang yang tak ada nikmat. Tak ada nikmat tu kat kita. Okay? Kita ada kereta, kita tengok ada orang yang tak mampu nak pakai kereta. Kita ada motor, kita tengok orang yang tak mampu nak pakai motor. Wanzuru ila man dunakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Okay? So Nabi SAW bagi tahu, tengok pada orang yang lebih kurang, lebih sikit nikmatnya daripada kamu. Kerana kalau kamu tengok orang yang lebih sikit dapat nikmat daripada kamu, kamu akan rasa benda yang kamu ada ni ia adalah nikmat daripada Allah Taala. Kamu tak akan memperkecilkan dan menghina nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kamu. Okey. La'allakum tashkurun. Lalu orang yang benar-benar dapat menghayati syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka akan hasil dalam diri dia sesuatu yang dinamakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita laju sikit. Okey. Sebab turunnya ayat ini ialah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, saqatat qiladatun li bil baida. Okey. Saqatat qiladatun li bil baida. Kemudian saya tak boleh nak baca ni. Dia punya ni. Saqatat qiladatun li qiladatun li bil baida. Qiladatun li bil baida wa dukhulul Madinah. Dakhilun wa nahnu dakhiluna al-Madinah. Okey. Fa Nabi SAW apa ya Allah, saya tak boleh nak nampak kenapa. Cuba boleh tolong bacakan kat saya. Qiladatun li bil baida wa nahnu dakhiluna al-Madinah. Ustaz terkeluar pula. Fa ana apa tah?
Okey, jap. Tak boleh nak baca pula. Nakhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kena kecil kan baru nampak. Okey. Fa anakhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang tolong tadi. Okey, fa anakhan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazala fasana ra'sahu. Ini pun sama. Fasana ra'sahu fi hajri raqidan aqbala Abu Bakr falakazani lakzatan shadidah. وقال حبست الناس في قلادة فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت ayat ini, ayat nombor 6 daripada surah Al-Maidah. Okey, ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada satu ketika Aisyah ni dia dalam Quran dia, dalam undian dia dapat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan Aisyah ni kita kena tahu Aisyah adalah perempuan remaja. Okey, perempuan pada usia remaja kerana Nabi SAW wafat dalam keadaan umur Aisyah radhiyallahu taala anha 18 tahun. Okey, Nabi wafat Aisyah 18 tahun. So bayangkan masa Nabi hidup umur Aisyah berapa? So Aisyah adalah perempuan remaja. So bila kita dapat bayangkan perempuan remaja, kita tahu remaja dia suka apa? Okey, dia suka perhiasan, dia suka menampilkan diri dia dalam keadaan yang menarik perhatian orang. Okey, so itu remaja. Lelaki ke perempuan sama. Okey. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha pada satu ketika dia bercerita bahawa dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saqatat qiladatun li bil baida. Okey, qiladah adalah rantai. Okey, rantai ataupun benda yang ikat pada badan, macam contoh gelang. Aisyah perempuan yang suka kepada perhiasan. Saqatat qiladatun li bil baida, di satu kawasan yang nama dia Al-Baida. Okey, Baida ni adalah kawasan yang ada sebahagian orang dia kata bahawa Baida ni adalah kawasan dekat Arab Saudi antara Mekah dengan Madinah, dan ada sebahagian orang kata kawasan ni adalah kawasan Abwa, tempat ibu Nabi SAW dimakamkan. Okey, Al-Baida. Okey, satu kawasan nama dia Al-Baida. Wa nahnu dakhilun al-Madinah. Okey. So maksudnya perjalanan ketika itu adalah perjalanan nak balik ke Madinah Al-Munawwarah. Okey. Betapa sayangnya Nabi SAW pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah hilang dia punya gelang dia ataupun rantai dia. Maka fa'anafa Nabi SAW. Nabi suruh berhenti. Okey. Dan nak sampai Madinah, Nabi suruh berhenti. Wa nazala fasana ra'sahu fi hajri. Nabi SAW nazal, maksudnya Nabi sedang menaiki binatang tunggangan baginda. Lalu nak tunjukkan Nabi nak suruh kita break kat sini, Nabi turun daripada kenderaan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW sambil orang tengah cari Aisyah punya rantai ataupun perhiasan dia tu, maka Nabi SAW fana ra'sahu, Nabi lentukkan kepala fi hajri raqida. Okey, Nabi duduk dalam keadaan Aisyah sedang duduk. Okey, Nabi SAW letakkan kepala baginda pada Aisyah radhiyallahu taala anha. So sebab itu antara benda yang Nabi boleh buat banyak benda lain, tapi Nabi letakkan kepala pada isteri baginda Nabi, pada isteri baginda, nak menunjukkan bahawa ini adalah antara bentuk kemesraan suami dan isteri. Nabi jangan buat depan orang. Okey, Nabi SAW yang cerita ni Aisyah, bukannya orang lain yang tengok Nabi buat dengan Aisyah. So Aisyah sendiri yang cerita. Baru so suami kadang-kadang lentukkanlah kepala dekat isteri, dan isteri buat janganlah halang, kata apa kan, awak buat tabiat ke? Janganlah macam tu. Nabi SAW pun letakkan kepala pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, lalu datang Abu Bakar. Okey, masa tu tak ada bilik. So duduk dekat tengah-tengah kawasan. So datang Abu Bakar As-Siddiq. Akbala Abu Bakrin falakazani lakzatan syadidah. Lakazah adalah satu pukulan pada dada. Pukul Abu Bakar bapa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan anak dia pula anak remaja. Okey, so macam biasa lah, siapa ada anak remaja dia tahu. Okey, so geram-geram pak. Okey. Marah Abu Bakar. Lakzatan syadidah, bukannya sikit-sikit. Pukul radhiyallahu taala.
Dan Abu Bakar kata, habastin nasa fi qiladatin fabil mautu di makani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad auja'ani. Kata Abu Bakar, ada kepatut kamu sekat manusia, berhentikan orang kat sini semata-mata kerana barang perhiasan kamu. Okey. Lalu Aisyah kata, aku dah rasa apa macam nak matilah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Aisyah kata fabil maut, aku tak boleh nak gerak. Okay. Sakit, memang sakit. Waqad auja'ani. Dia kata Abu Bakar ni sedang menyakiti aku. Okay. Tapi aku tak boleh nak bergerak. Sebab apa? Di makani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah tengah bersandar kat aku. Kepala dia tengah ada kat aku. So kalau aku gerak kan takut Nabi terjaga, kan jadi kes lain pula kan. Okay. So Aisyah dia tak nak kejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi letak tu maksudnya Nabi terlelap sekejap. Thumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam istayqadha. Kemudian lepas kisah Abu Bakar buat kat Aisyah tu, Nabi pun jaga daripada tidur dia. Nabi jaga dalam setelah satu tempoh masa lah, bukan sebab Abu Bakar pukul Aisyah tu. Okey, istayqadha wa hadaratis subh. Okey, dan bila Nabi bangun, subuh pun masuk. Fal tumisal ma'u falam yujad. Okey, oleh kerana mereka ni sebenarnya dah plan nak balik ke Madinah, nak solat kat Madinah, balik ke rumah dah ada air. Okey, tapi oleh kerana disebabkan oleh qiladah, oleh barang perhiasan Aisyah tu, mereka terpaksa buat emergency stop. Okey, terpaksa buat mengejut, kecemasan. Berhenti kecemasan. Okey, lalu air tak ada. Dah tu sebab kita kata safar ni ada benda-benda mengejut yang kita tak sangka. Fal tumisal ma'u falam yujad. Lalu dicari air, falam yujad. Lalu tak jumpa air. Cari air kat kawasan tu. Siapa ada air, bekalan lebih semua tak ada. Kawasan tu ada air tak ada. Padang pasir. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Ayat yang menceritakan tentang tayammum. So ayat Al-Maidah adalah ayat tayammum. Ayat wuduk dekat mana? Ayat wuduk ada dekat surah An-Nisa. Okay. So nampak? Allah Subhanahu Wa Taala bila nak bagi kebaikan pada seseorang, benda yang Aisyah buat ni benda yang kita kata apalah benda yang ni. Tapi tengok, daripada disebabkan oleh Aisyah punya kiladah ni, Aisyah punya perhiasan ni, menyebabkan apa? Menyebabkan Allah Taala turunkan satu hukum yang manusia pakai sampai akhir zaman. Okay, sebab tu Usaid bin Hudayr dia kata apa? Laqad barakallahu lin-nasi fikum ya ala Abi Bakr. Okay, ma antum illa barakatun lahum. Lalu kata Usaid bin Hudayr, kamu telah memberi keberkatan kepada manusia dengan wujudnya kamu, wahai Abi Bakar. Kamu ada ni, wahai keluarga Abu Bakar, adalah satu keberkatan kepada manusia. Kalau tak ada orang tahu tentang hukum tayammum, hanya kerana kiladah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kerana hilang barang perhiasan Aisyah, menyebabkan Allah Taala bagi satu hukum keringanan kepada manusia daripada ambil wuduk, tak ada air, tak boleh nak guna air, maka dapatlah bertayamum. Ya, nampak? So Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada Aisyah. Setiap orang yang bertayamum, maka Aisyah dapat pahala daripadanya. Okay? Sebab apa? Sebab Aisyah adalah sebab kepada turunnya ayat yang menceritakan tentang tayamum. So ini adalah ayat ke-6 daripada surah Al-Maidah, dan hadis yang kita baca tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey, Al-Bukhari ulang hadis ni, riwayat ni Al-Bukhari ulang dalam 4 atau 5 kali. Al-Bukhari ulang. Okey, tetapi Al-Bukhari dia tak sebut ayat ini. Okey, Bukhari dalam 4 atau 5 riwayat yang lain yang dibawa, Al-Bukhari hanya sebut fanazalat ayatut tayammum. Fanazalat ayatut tayammum ataupun fanazalat ayatut tayammum. Tapi ayat tayammum ni dekat mana? Okay. So dalam satu riwayat ini sahaja, riwayat 4608 ni, Al-Bukhari menyebutkan bahawa fanazalat ayat ini. Al-Bukhari mensarihkan, menjelaskan bahawa ayat yang turun adalah ayat yang ke-6 daripada surah Al-Maidah. Dan ini adalah sebab turunnya ayat ke-6 daripada surah Al-Maidah, iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Hebat ni. Isteri Nabi SAW. Cara Allah Ta'ala nak bagi pahala, walaupun zahirnya kita nampak ia adalah satu musibah, tetapi daripada di sebalik musibah ni ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada manusia.
Okey. Baik. So alhamdulillah kita habis ayat yang ke-6. Okey, lalu sebelum kita tutup ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Adakah rambut yang terjuntai di bahagian tepi telinga termasuk muka? Dan rambut itu wajib dibasuh sama? Adakah wuduk tak sah jika rambut tu diletak di belakang telinga? Rambut yang terjuntai. Wallahu alam. Saya tak tahu. Mungkin saya pernah baca tapi saya tak ingat macam mana nak jawab. Boleh tanya daripada mufti, Jabatan Mufti. Saya tak sure tentang rambut tersebut. Tapi kalau dia duduk dalam kawasan secara umumnya muka ni ada sempadan. Okey, ada sempadan. Okey, dan saya cerita sikitlah. Okey. Kenapa berlakunya khilaf pada muka? Okey, muka ada khilaf. Jarak muka, sempadan muka dia ada khilaf. Okey, sebab apa? Sebab muka ni dalam bahasa Arab nama dia adalah al-wajhu. Okey, muka nama dia al-wajh. Itu nama dia al-wajh. Okay. Wajah. Wajah ni apa? Wajah ni maksudnya berdepan. Benda yang berdepan. Okey, dan muka kita dinamakan wajah kerana kita sedang berdepan dengan orang. Orang berdepan dengan kita. Okey, so bahagian kita yang menghadap orang adalah bahagian ini je. Nampak? Bahagian ni je yang menghadap orang. Yang ni tak menghadap orang. Ni dah menghadap ke kiri dan kanan. Okey, sebab tu sebahagian ulama dia kata apa? Dia kata muka ni adalah benda yang bersifat muwajah. Benda yang bersifat menghadap orang je. Okey, yang tak menghadap orang maka dia tidak dikira wajah. Okey, so maka sebab tu mereka kata sempadannya adalah sampai ke aridatain ni, apa benda? Allahu Akbar. Sideburn. Sideburn. Susah nak cari perkataan ni. Sampai ke sideburn. Sebab sideburn ni dah menghadap ke sana dah. Dia bukan lagi menghadap ke orang. Okay. So dia tak dinamakan wajah. Okay. Tapi macam kita sebut tadi lah, kita basuh juga. Sebab apa? Kita nak dapat pahala bercahaya anggota. Dan bila kita dah ada sempadan, apa yang ada dalam sempadan tersebut, maka dia dikira sebagai wajah. Macam contoh bulu atas pipi ni. Okey, so dia dah ada kat situ. Okey, dia dah tumbuh dekat situ. Okey, dan kalaulah dia memanjang contohnya. Okey, dia memanjang sampai ke bawah, okay, maka yang kita perlu basuh adalah yang kat ujung ni. Okey, kawasan yang masuk dalam sempadan muka kita. So itu kalau kita ikut zahirnya lah. Zahirnya dah duduk dalam sempadan muka, maka kita kena basuh. Okay, ada pun rambut yang berjuntai panjang, maka ni nak dikira basuh rambut ke basuh muka? Kalau kira basuh muka, maka yang duduk dalam sempadan muka kita basuh. Okay, ada pun yang keluar daripada sempadan muka, maka itu kalau ditumbuh luar daripada sempadan muka, maka dah dikira luar daripada kawasan muka. Sama ada dia dikira rambut ataupun dikira sebagai janggut. Okay. Wallahu alam. Tapi kalau nak jawapan yang lebih pasti, kena tanya mufti. Kita dapat jawapan yang lebih pasti insya-Allah. Rambutnya, ya betul. Itu yang dimaksudkan. Okey, yang dibasuh adalah kulit-kulit. Hatta kalau wamsahu biruusikum, yang ni kita kena tahu juga. Wamsahu biruusikum kan saya sebut pada sesi lepas. Yang mana yang kita kena sapu adalah kepala. Okey. Yang kita, sebab tu kita menyelati kepala kita. Sebab apa? Kita nak bagi air sampai ke kepala kita. Okey, kalau kita rasa kita punya rambut tu sangat tebal, okey, maka selatilah bagi dia sampai ke, sebab biasa kalau kita letak air dia akan sampai. Automatik air kan sifat dia bergerak dan mengalir. So dia akan sampai ke kulit. Okey, tetapi sebaiknya kita selati supaya lebih tenang kita air sampai ke kepala kita. Bahkan ada juga pandangan yang mengatakan bahawa rambut ni ada hukum intidad. Intidad maksudnya dia bersambung dah dengan kepala. So basuh rambut pun basuh kepala lah juga. Okay. So tapi kita sentiasa sebut dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang kita nak tekankan adalah kualiti. Kalau kita nak kata sekadar boleh je, kan kita sebut ada pandangan yang kata 3 helai rambut, kawasan 3 helai rambut ni pun dah dikira basuh kepala. Okay, kalau kita nak kira macam tu boleh. Okay, tetapi bila kita nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebolehnya jadikan ibadah kita dengan sesuatu yang berkualiti. Baru kita boleh datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan
dengan amalan. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalan dia lebih ahsan, okey, lebih berkualiti, lebih baik, lebih cantik. Okay. So yang bertanya boleh dapat jawab yang lebih berautoriti, insya-Allah. Okey. So, insya-Allah pada sesi akan datang kita akan meneruskan dengan ayat yang seterusnya, iaitu ayat ke-33 daripada surah Al-Maidah. Ya, ada orang tanya, Ustaz, antara ayat 6 ke 33 ni tak ada ni ke? Ayat ada dan sebab turunnya pun ada. Okey, tapi sebab turunnya adalah umum. Allah Taala memang nak turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat-ayat yang kita ceritakan ni adalah ayat yang ada penceritaan khusus. Ada cerita khusus sebab apa dia diturunkan. Okay, sebab tu kita melompat-lompat ayat 6, 33. Okey. Ayat-ayat lain kadang-kadang ada cerita juga, tapi cerita dia sama ada tidak sahih ataupun kita tidak boleh gunakan dia sebagai hujah untuk bagi tahu bahawa inilah sebab penurunan ayat. So insya-Allah pada sesi seterusnya kita akan masuk ayat ke-33. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu takat ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada soalan. Jika kita gunakan spray, adakah sah wuduk di mana air tak mengalir? Spray air tak mengalir? Oh, dia bukan kira air mengalir. Dia dikira basuh. Okey, maksudnya kalau air itu tak mengalir sendiri, kita basuhkan pun tak ada masalah. Okey, macam mana soalan ni? Jika kita gunakan spray, adakah sah wuduk di mana air tak mengalir? Oh, air mengalir dekat spray tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, melainkan kalau air dalam spray tu adalah air bekas sisa kita guna untuk berwuduk. Okey, maka dekat situ kita tak gunakan. Sebab air kat situ dipanggil mustakmal. Tapi kalau kita guna air bersih dan kita spray, maka tidak ada masalah. Okay, selagi mana air itu suci dan bersih. Tidak ada tanda-tanda spray sahaja tak diratakan, tak sampai seluruh anggota wuduk. Syarat berwuduk adalah faghsilu wujuhakum. Kena basuh. Basuh maksudnya kita kena pastikan air itu sampai. Okay, dan itu matlamat daripada wuduk adalah untuk membersihkan. Okay, membersihkan maksudnya kalau air tak sampai, maka tak sampailah kita punya matlamat untuk berwuduk. Spray saja tak diratakan, tak sampai semua waktu. Ya, itu kenyataan, bukan soalan. Okey, terima kasih Puan Halimah. Baik. Okey, so sebelum datang soalan yang lebih susah, kita tangguhkan dulu perkongsian kita. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Maka alhamdulillah Akademi Tadabbur dah mula kelas dia secara besar-besaran, maka boleh sebar-sebarkan tentang akademi. Boleh masuk ke Telegram Akademi. Siapa yang nak masuk kelas Zoom, nak bertanya soalan, nak berinteraksi, boleh masuk ke Telegram Akademi. Kerana dalam Telegram ni biasanya ada link untuk Zoom. So boleh masuk dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Dan siapa yang menghadiri kelas-kelas, kalau nampak kelas ada bermanfaat, kelas memberi ilmu, maka boleh, dan kebaikan, dan boleh sebarkan kepada orang untuk menghadiri kelas bersama-sama. Dan seterusnya juga siapa yang ada rezeki lebih Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia dan nak membantu akademi untuk lebih untuk kuat dia punya foundation dia dan lebih berkembang, maka bolehlah salurkan sumbangan anda ke Akademi Tadabbur Malaysia, insya-Allah. Lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, waktu yang sama, jam 3 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.